daripada Abu Ali, seorang laki-laki daripada Bani Kahil, dia berkata, Abu Musa al-Ash'ari berkhutbah kepada kami, dia berkata. Ini khutbah daripada Abu Musa al-Ash'ari. Maksud dia, wahai sekalian manusia, takutlah kalian terhadap syirik ini kerana ia lebih sama daripada suara langkah semut. Lalu Abdullah bin Hazan dan Qais bin Al-Mudarib berdiri kepadanya dan berkata, demi Allah, kamu harus keluar daripada apa yang kamu katakan atau kami akan mendatangi Umar baik diizinkan untuk kami atau tidak diizinkan. Abu Musa menjawab, aku keluar daripada apa yang aku katakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada satu hari. Baginda telah bersabda, wahai sekalian manusia, takutlah kalian terhadap syirik ini kerana ia lebih samar daripada suara langkah semut. Tuan-puan pernah terdengar tak bunyi tapak kaki semut? Pernah dengar? Tak pernah kan? Ya, walaupun semut tu banyak sangat berbaris, tapi tak pernah mengganggu apa pun, tak pernah dengar pun suara dia. Allahu Akbar. Nabi membawakan satu perumpamaan yang sungguh hebat sekali. Ya, Nabi kata apa? Syirik yang samar tu lebih sama daripada bunyi langkah semut tu. Maka orang-orang berkata kepada Nabi SAW, bagaimana kami nak menjauhinya ya Rasulullah, sementara ia lebih sama daripada suara langkah semut ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW menjawab, ucapkanlah. Ucapkan apa? Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ini doanya tuan-puan. Kita nak berlindung daripada segala penyakit hati, penyakit syirik khafi, penyakit syirik yang samar, penyakit riak, sum'ah dan sebagainya. Nabi dah ajarkan doa dia. Ya, insya-Allah admin Ustazah akan kongsikan doa itu pada slide kita. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyengutukan kamu dengan sesuatu yang kami ketahui dan kami memohon ampun daripada kamu daripada apa yang tidak kami ketahui. Doa ini sahabat-sahabat sekalian, ini adalah slide akhir ya. Doa ini boleh tengok pada skrin kita ya, adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika mana para sahabat minta sangat, ya Rasulullah, macam mana kami nak menjauhi riak, macam mana kami nak menjauhi syirik yang tersembunyi ini. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyengutukan kamu dengan sesuatu yang kami ketahui dan kami memohon ampun daripadamu dari apa yang tidak kami ketahui. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya Ustazah ambil sikit lagi masa. 2-3 minit lagi insya-Allah. Boleh ya admin ya? Bagaimana hebatnya orang-orang soleh dalam menjaga keikhlasan. Ciri utama keikhlasan ni tuan-puan sekalian, ya, pada dasarnya untuk mengetahui dan membezakan antara seseorang hamba yang benar-benar ikhlas dan tidak ikhlas sangatlah susah. Kerana perkara hati hanya Allah yang dapat mengetahuinya. Tapi kita boleh melihat daripada kalangan ya para salafus salih, kalangan sahabat dan sebagainya, mereka ini ada kemurnian hati. Ya, tak rasa diri mereka ni hebat, tak rasa diri mereka ni terbaik lah konon, tak ada. Sebab itu ketika melakukan, ya, dalam kitab Al-Bukhari, Ibnu Abi Mulaikha mengatakan bahawa dia mengetahui dengan baik 30 orang sahabat Nabi SAW yang memiliki keimanan yang sangat kuat. Tetapi meskipun 30 sahabat yang diketahui sebagai memiliki iman yang sangat kuat tu, mereka ke-30 orang itu tidak pernah mengatakan bahawa iman dalam hati mereka adalah sebagaimana iman yang dimiliki oleh Jibril alaihi salam. Maknanya ini golongan yang masya-Allah sangat jaga jiwa, jaga hati tuan-puan sekalian ya. Tak pernah menyebut soal kebaikan, soal keimanan, tak pernah sebut, tak pernah mengatakan bahawa iman dia yang paling teguh. Ini kata daripada Ibnu Abi Mulaikha.
Ketika melakukan wukuf di Padang Arafah, Mutarrif bin Abdullah pernah berdoa. Ini seorang yang saleh, Mutarrif bin Abdullah. Masa tu dekat Padang Arafah, dia berdoa macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, mohon sekiranya Engkau tidak menolak permintaan mereka semua kerana aku. Nampak tak tawaduk ni macam mana? Ya tuan-puan sekalian, ya jauh nak riak, jauh nak ujub, jauh nak takabur. Sampaikan di tengah-tengah lautan manusia di Padang Arafah, doa dia, ya Allah, jangan sampai Engkau tolak doa-doa orang lain ini, ya Allah, kerana keberadaan aku di sini. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, nak rasa diri itu hamba. Ya, rasa diri kita hamba Allah yang benar-benar mengharap kepada rahmat Allah. Ini mungkin berkait dengan hikmah yang pertama yang kita belajar pada hari Isnin, ya, yang lepas. Nak bagi hati tu bersih, tuan-puan. Jangan bersandar dengan amal. Jangan nampak amal kita hebat sangat. Walaupun kita memang berusaha untuk melakukan sebanyak-banyak amal soleh. Tapi hati kena dijaga. Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, betapa kedudukan manusia ketika itu sangat mulia dan akan lebih mulia jika aku tidak ada di tengah-tengah mereka. Ini kata yang soleh, orang soleh yang bernama Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Aku nampak, ya Allah, ramainya orang-orang soleh berkumpul. Istimak orang-orang soleh, istimak ulama, ya, ramainya orang soleh berkumpul. Tapi aku terasa kehadiran aku telah mengurangkan kemuliaan majlis itu. Allahu Akbar. Padahal yang cakap macam ni, tuan-puan, bukannya orang tak baik. Yang cakap macam ni adalah para ulama, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang siang malam berusaha mengikhlaskan hati kerana Allah. Tapi tetap nak jaga hati, jangan sampai riak, jangan sampai kena pada syirik khafi tadi, jangan sampai sum'ah, sebab semua itu akan menafikan nilai ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, aku pernah merasa sebagai seorang pencuri ketika mana berada di tengah-tengah suatu kaum yang sekiranya dikatakan siapa yang paling jahat dalam ramai-ramai itu, maka Hasan Al-Basri merasakan akulah orang yang paling jahat tu. Tengok macam mana para ulama banyak sangat, maknanya bukan mengangkat-ngangkat diri tapi melihat diri, ya, banyak kekurangan, banyak benda lagi, nak kena banyak istighfar, nak kena minta rahmat Allah, ya, nak minta redha Allah. Inilah, ya, gambaran yang telah ditunjukkan oleh orang-orang salih. Sehingga kan dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka sedekah tu, maknanya tengok, ya, orang yang keluar sedekah macam mana, bangga diri ke keluar sedekah, rasa hebat ke keluar sedekah? Tidak. Dalam ayat ni sebut, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati mereka dalam keadaan sangat takut, kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Ya, maknanya amalan tu akan diperhitungkan oleh Allah. Kamu ambil harta ni daripada mana? Kamu beri keluarkan macam mana? Kamu lakukan kerana siapa? Untuk apa? Semuanya akan dihitung. Sebab itu orang-orang saleh, orang-orang beriman ketika mana melakukan amal saleh, ketika mana mengeluarkan sedekah tadi, tuan-puan sekalian, hati mereka sentiasa rasa takut kepada Allah. Hati sentiasa rasa harap dengan pandangan rahmat dan maghfirah daripada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah sebenarnya semua yang kita belajar, ya tuan-puan sekalian, apa-apa bab pun dalam agama ni yang kita belajar, baik kita belajar tafsir, belajar Quran, belajar hadis, ya, belajar akhlak dan sebagainya, semua ini nak bawa kita kepada apa? Benar-benar beragama, mukhlisan lahuddin, benar-benar ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita belajar dan belajar supaya kita dapat nilai jiwa yang murni, hati yang bersih. Sebab ikhlas itu tidak mungkin duduk dalam hati yang kotor. Ikhlas tak mungkin hidup dalam fahaman yang salah. Ya, ikhlas tak mungkin hidup dalam jiwa yang jahil, yang tidak kenal Allah. Ya,
Jadi sebab itu kita terus belajar dan belajar. Mudah-mudahan buah daripada kesungguhan kita menuntut ilmu, mujahadah kita, doa dan rayuan kita kepada Allah, maka Allah sudi menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang benar-benar ikhlas. Jadikanlah sebahagian hadis-hadis targhib tadi sebagai galakan untuk kita mendapatkan ikhlas, berusaha mengikhlaskan diri, dan beberapa hadis yang disifatkan sebagai hadis at-tarhib, ancaman, teguran, ingatan, sebagai maknanya kita kata apa? Peringatan kepada kita untuk menjauhkan daripada penyakit-penyakit hati yang boleh menghilangkan ikhlas. Muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian, ya, kita berhenti setakat ini kuliah kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah mudah-mudahan ya Allah berikan kita kesihatan, panjangkan usia kita dalam kebaikan dan ketaatan. Kita akan sambung kuliah kita Tadabbur juzuk yang ke-29. Mana buku Kerajaan Langit? Okey, Tadabbur juzuk 29, kita akan mulakan dengan surah Al-Mulk. Jadi surah Al-Mulk ni tuan-puan sekalian, ustazah akan huraikan ya, memberikan tumpuan huraian tu dengan merujuk beberapa kitab tafsir dan beberapa rujukan kitab yang lain. Sehingga nanti insya-Allah kita akan bincangkan ya tentang kerajaan langit, ya, kerajaan langit dan bumi, kerajaan milik Allah Azza wa Jalla, Al-Mulk, ya. Kita akan bincangkan insya-Allah dalam tafsir juzuk 29 pada hari Jumaat malam insya-Allah. Jadi bersama-sama dengan ustazah, ajak anak-anak kita sekali bersama-sama, ya, insya-Allah. Kalaupun tak boleh faham semua, tapi insya-Allah akan ada juga yang insya-Allah barakah daripada majlis ilmu, tuan-puan sekalian, akan ada kebaikan dan manfaatnya kepada hidup kita insya-Allah. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah pembangunan di tapak tahfiz integrasi Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Alhamdulillah, pada detik yang ada sekarang ini kita sedang rancak menyiapkan foundation telah pun selesai, curucuk-curucuk semua dah selesai, dan tapak untuk ground floor juga telah pun selesai. Dan sekarang dalam usaha untuk meneruskan pembangunan ke tingkat yang kedua, ketiga dan keempat. Keseluruhan bangunan ini mencecah hampir 1 ekar tanah yang insya-Allah akan digunakan untuk menampung hampir 400 orang pelajar lengkap dengan asrama bagi sesi pembelajaran mereka kelak.